Okey, baik, kita akan sambung perbicaraan kita mengenai surah Al-Kahfi. Masih lagi, kejap mana saya berhenti last week. Sini, okey. Masih dalam perbicaraan mengenali surah Al-Kahfi itu sendiri. Jadi insyaAllah saya cuba habiskan hari ini. Kalau tak, minggu depan lah, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama. Boleh? Baik, kita sambung muka surat yang ke mana, insyaAllah okay. Baik, kita bacakan dulu ya Allah. Busy pula hari ni, kipasnya semua sejuk ke panas? Panas, okey, saya biarlah kipas tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berhenti dekat kisah Nabi Musa kan? Betul? Okey, kita sambung mengenai Zulkarnain. Manakala dalam kisah Zulkarnain pula, Allah memberikan pengajaran kepada ketua musyrikin Mekah untuk bersikap tunduk dan patuh kepada Allah walaupun mereka mempunyai kuasa ke atas umat Islam ketika itu yang berada dalam keadaan lemah. Walaupun Zulkarnain mempunyai kuasa sehingga dapat memimpin kerajaan yang besar, meliputi timur ke barat dan membina tembok yang besar, dan sangat teguh untuk menyelamatkan diri daripada Ya'juj dan Ma'juj, beliau tetap beriman kepada Allah SWT. Sedangkan ketua-ketua musyrikin Mekah, jika dibandingkan mereka dengan Zulkarnain, sudah tentu tidak setanding dari sudut kekuasaan mereka. Demikian pula seorang yang dianugerahkan dengan kewajipan patut mengambil teladan daripada kisah Zulkarnain ini. Kepemimpinan seperti yang dikemukakan dalam kitab ini ialah kepimpinan yang berteraskan kepada akhlak dan akidah yang benar. Allah bukan sahaja menjawab 3 persoalan tersebut, bahkan Allah menggunakan ketiga-tiga perkara itu untuk menyuntik kembali semangat umat Islam yang ketika itu berada dalam keadaan yang tidak memihak kepada mereka, iaitu ketika mereka ditindas oleh dahsyatnya oleh musyrikin Makkah. Okey, baik. Kita tengok kisah Zulkarnain ini. Di antara kisah yang dibawakan di dalam surah Al-Kahfi. Okey, jadi maknanya dalam kisah Zulkarnain ini juga antara yang menguji akidah, menguji keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kisah Zulkarnain ini, kalau kita lihat kan, bukan hanya kisah Zulkarnain, kesemua kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ini memberi pengajaran kepada kita sebagai orang Islam untuk hidup di muka bumi ini. Okey, di dunia ini ketika akhir zaman ini. Okey, walaupun kita bukan apa muda ketika ini, tetapi apabila membaca kisah-kisah pemuda yang dibawakan oleh Allah dalam surah ini, ia akan mengubah minda kita, mengubah pemikiran kita, mengubah pemahaman kita terhadap kepentingan anak muda yang perlu kita didik, yang perlu kita memberi semangat, suntikan semangat untuk terus belajar mengenai agama Allah. Kalau kita lihat kadang-kadang masa kini anak-anak bawa masjid pun jadi hal kan. Ada kisah benar, kita bawa anak datang masjid, makcik-makcik tak happy, nanti dia start Allah Akbar, kejap lagi ustaz tengah bersyarah, anaknya mungkin nangis ke ataupun minta makan ke apa, nanti kejap lagi kita tulis, kejap lagi tengok lagi, kejap lagi kita tulis lagi. Jadi si ibu ni pun sudahlah, next time tak payah bawa lagi. Sebab apa? Sebab tak selesa. Okey, maka dekat situ kita dah menghalang. Sedalam kita tak sedar, okeylah kita datang nak konsentrate. Kita pun nak, saya datang ke Masjid Ustazah, saya nak dapat ketenangan, nak dengar kuliah agama. Macam mana nak tenang kalau kat sebelah ni orang apa, budak ni menangis macam masa. Betul, saya tak nafikan. Maka dekat sini dua-dua pihak kena main peranan yang penting, betul tak? Maka yang bawa, si ibu yang bawa anak ini, kalau nangis memang tak boleh buat apa-apa lah, sedaya upaya. Tapi ada juga ibu-ibu lah, saya pun muda, saya muda lagi kan, saya pun muda juga kan, kadang-kadang sakit mata juga tengok apa ibu-ibu yang bawa anak-anak tapi tak dijaga. Maksud tak dijaga tu apa? Biar berlari terpekik-pekik pun mak dia tak apa, anak budak muda, apa yang dia tahu. Tak boleh gitulah. Kita nak bawa anak ke masjid untuk kita mengajarkan, untuk kita mengajar ini rumah Allah. Maka jangan sahaja mengajar ini rumah Allah, kita kena ajarkan juga adab berada di rumah Allah. Salah ke budak tu nak berlari? Tidak, tetapi dengan adab kena ajar. Janganlah para muslimah sekalian, jangan samakan masjid di Singapura dengan dekat Masjidil Nabawi boleh je, dekat Masjidil Haram boleh je, tu masjid kat Taki, budak-budak main lari ke dalam musola. Jangan samakan, kerana
Di Singapura kita masih nak mendidik culture yang sebegitu. Kalau dekat negara sana, culture orang memang dah macam itu. Jadi ianya tidak menjadi satu gangguan buat mereka. Malah mereka meraihkan kanak-kanak bermain, berlari, hatta sehingga ada main bola lagi dalam musola. Mereka meraihkan. Tapi cuba kalau kita tahu Malaysia nampak berapa main bola dalam musola. Astaghfirullahalazim, apa nak jadi dengan masjid di Singapura ni kan? Kerana culture itu tak ada dekat kita, dekat sini tak. Dekat mana? Dekat Singapura ni. Jadi itu yang kita perlahan-lahan nak didik. Sama-sama kita mainkan peranan untuk raihkan anak-anak muda, anak-anak kecil untuk datang ke masjid. Apa pun sahaja terjadi kerana apa? Bila kita datang ke masjid dengan tujuan untuk mendapat keterangan, kita yang decide kita dapat keterangan atau tidak. Tak kisahlah bising macam mana pun budak-budak ini, kalau kita datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, semata-mata untuk meraih ilmu, percayalah, budak tu bising pekik macam kuat pun, kita tak akan terganggu. Jadi lepas ni kalau datang masjid ada anak-anak nangis terganggu, aku tak ikhlas ni. Taklah, mana boleh hari ni cakap besok jadi, betul tak? Tak boleh, kita kena didik. Sebab cuba, saya tak tahulah, tapi namanya manusia. Cuma kalau kita dalam solat, kalau kita dalam solat, ya Allah, Akbar, kita solat, ketika terfikir, dalam solat tu terfikir, alamak, tadi ayam dah keluarkan, dah sejuk, pernah tak? Pernah kan? Kita manusia kadang-kadang sebanyak khusyuk, Alhamdulillah, kadang-kadang tak. Dah sejuk, ya alamak, dah rakaat yang berapa? Betul tak? Sebab apa? Sebab fikiran kita berada di tempat yang lain. Sebab kita, walaupun kita dalam solat ni, tapi kita memikirkan benda lain, sehingga kita terlupa apa yang sebenarnya kita tengah buat ni, dah berapa rakaat ni. So maknanya apa? Kita fokus sebenarnya nak fokus solat, tapi terfokus benda lain. Tapi sebab kalau kita terfokus benda lain tu, ianya seolah-olah macam menghilangkan segala apa yang kita tengah buat tu. Sama juga, kalau kita datang ke masjid untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendengar, kita fokus dekat ustaz atau ustazah yang memberi ceramah. InsyaAllah segala-galanya itu akan tak ada jadi macam like orang kata white noise sahaja untuk kita. Sebab apa? Sebab kita nak datangkan kekhusyukan dalam hati. Okay? Jadi itu kisah yang Ashabul Kahfi. Sebagai kita nak tahu betapa pentingnya sebenarnya anak-anak muda ni. Kalau kita lihat jemaah subuh, saya ada dengar ustaz ni cakap, kalau nak cari jodoh, ada siapa yang berkahwin kat sini ataupun yang nak berkahwin lagi, nak cari jodoh, carilah jemaah subuh di masjid. Maka dia pun datanglah jemaah subuh di masjid. Allah, ada anak muda yang jemaah subuh di masjid? Mungkin ada, jarang-jarang. Saya kata, pakcik saya mau takkanlah ini jodohku kan. Kan, so maknanya Masya Allah, maknanya pentingnya didikan untuk kita sentiasa meraihkan anak muda untuk datang ke masjid. Tak kisahlah dalam keadaan apa sekalipun. Baik? Okey, kat mana saya? Okey, itu mengenai Ashabul Kahfi. Lepas tu mengenai kisah Nabi Musa dan Khidir pula mengenai ilmu. Yang tadi pemuda ada kandungan kita tak? Ada, kita mungkin ada anak-anak atau kita pun seorang yang muda ataupun kita pernah muda dahulu. Okey, seterusnya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir mengenai ilmu. Kadang-kadang ini pun paling berkaitan dengan kita muslimah sekalian. Kerana apa? Kadang-kadang kita ni manusia kan, syaitan sentiasa berusaha sekeras-kerasnya untuk menyocok-nyocok, untuk menghadirkan perasaan yang tidak baik dalam diri. Kita belajar sikit, orang lain salah sikit, apa tak belajar. Kita dah mula rasa dengan ilmu yang begitu sedikit ni yang kita baru belajar, kita dah mula ada rasa sedikit perasaan bangga diri, perasaan bongkak di dalam hati. Nabi Musa ni, ya Allah, Nabi Musa ni siapa? Seorang Nabi, seorang Rasul, dan satu-satunya Rasul yang dapat berbual dengan Allah di dunia ini, di bumi ini. Levelnya tinggi tak? Tinggi sekali, nak dibandingkan, jauh lah nak bandingkan kita, tapi nak dibandingkan dengan Nabi Khidir, level Nabi Musa ini lagi tinggi. Tetapi pengajarannya dekat sini, Allah nak cakap apa? Setinggi mana pun ilmu kau, kalau aku tak beri, kau takkan ke mana-mana. Setinggi mana pun ilmu kau tetap kena belajar lagi. Sebab itu Allah datangkan ilmu yang Nabi Musa tidak tahu kepada Nabi Khidir. Jadi maknanya Nabi Musa bukan setakat Allah kasih dekat ilmu itu datang dari Allah, betul tak? Boleh je kan Allah bagi kat Nabi Musa juga apa yang Allah bagi kat Nabi Khidir, betul tak? Boleh, tapi Allah tidak begitu. Allah suruh Nabi Musa pergi cari ilmu.
Bukan ilmu saja-saja datang saja. Walaupun setinggi mana, pergi cari ilmu. Nabi Musa akan pergi mencari Nabi Khidir untuk bertanyakan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya. Dan Nabi Khidir levelnya jauh juga dengan Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa ini disuruh untuk tunduk, untuk tawaduk dan belajar daripada orang lain juga. Itu Nabi Musa. Kita ni ya Allah, siapalah kita nak dibandingkan ilmu-ilmu yang mereka ada ni kan? Jadi dengan ilmu yang sedikit, ini pengajaran untuk kita. Janganlah kita merasa bangga diri. Kisah mengenai Zulkarnain pula, seorang pemimpin. Adakah kita seorang pemimpin? Takkanlah saya presiden pun tidak kan? Tapi kita boleh juga. Kira macam dalam kisah Zulkarnain ini menceritakan betapa pentingnya seorang pemimpin yang adil, betapa pentingnya seorang pemimpin yang membawa ajaran Allah, yang tidak, orang kata, sentiasa firm, sentiasa tegas dengan suruhan Allah SWT. Kira seorang pemimpin yang adil. Walaupun kita bukan seorang pemimpin, tapi kita mendidik anak-anak, betul? Kita mendidik anak-anak. Jangan sampai kasih sayang kita terhadap anak-anak, terhadap ahli keluarga, terhadap adik-beradik melanggar ajaran Allah SWT. Oh, tak apalah, anak kita, contoh anak kita dah besar, contoh dah balik mungkin dah secondary school, tak nak pakai, tak nak tutup, tak nak tutup aurat. Kita pun tak apalah, biarlah dia kecil lagi, nanti dah besar, dah faham, bolehlah. Boleh gitu? Boleh tak? Tapi kalau kita dah suruh, dia tak buat, salah siapa juga? Salah kita ke? Tidak. Makanya kita sebagai ibu bapa kena sentiasa menyuruh, kena sentiasa memperingati, mengingati, menasihati anak-anak tersebut untuk solat, untuk lakukanlah apa sahaja ajaran Allah dan Nabi-Nya. Ajaran Allah dan Nabi-Nya. Bukan bermakna kita suruh tu sampai abuse. Kau tak pakai tudung, siap kau tak, aku siap, aku rembat tak boleh. Janganlah, itu tak boleh, itu pun salah. Kita sebagai ibu bapa kena berusaha sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak, mendidik ahli keluarga kita. Memimpin tak tu? Memimpin dengan adil. Bila kita berkata memimpin dengan adil, maksudnya apa? Maksudnya mengikuti apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Mudah? Tak mudah, tapi usaha yang Allah pandang. Dekat akhirat, sekali lagi, Allah tidak tanya, anak kau sekarang dah jadi ustazah belum? Anak dah jadi ustaz? Tak, Allah tak tanya. Sekalipun dia ada 10 anak, kesemua 10 anaknya tidak solat, tidak mengikuti ajaran agama Allah, tetapi sekiranya ibu dan ayah telah mendidik sebaiknya, sebaik usaha, tetapi anak tidak mengikuti, bukan salah ibu dan bapa. Ibu dan bapa tidak dipertanggungjawabkan sekiranya mereka telah melakukan tugas mereka. Okey, tak nak tak ada dah, aku tak kata tak pernah tertarik dalam bawa mak masuk neraka. Tidak begitu. Melainkan kalau kita tidak melakukan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Okey? Itu kisah Zulkarnain. Ada lagi satu kisah mengenai pemilik kebun. Ada juga. Nanti bila kita masuk ayat, nanti kita akan cerita dengan lebih lanjut. Okey, kisah pemilik kebun ini mengenai harta. Kadang-kadang kita dengan harta yang ada dengan Singapura, dengan kos livnya yang tinggi, kadang-kadang kita akan macam tutup sebelah mata dengan benda-benda yang munkar. Semua kisah-kisah ini ada pengajaran dalam kehidupan kita. Sebab itu pentingnya untuk kita, Alhamdulillah, pentingnya untuk kita belajar dan faham mengenai setiap, sebenarnya bukan surah Al-Kahfi sajalah, setiap surah yang ada dalam Quran. Okey, baik. Dan dalam surah Al-Kahfi ini, tadi saya cakap, tadi bila kita bacakan, Allah bukan sahaja menjawab ketika persoalan mereka, tetapi malah Allah menyindir mereka. Allah dengan sindiran. Sindiran itu membawa apa? Kita baca sikit. Sindiran tersebut, page 24. Sindiran tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengajak musyrikin Mekah beriman dengan beriman kepada Allah. Seperti mana surah ini dimulakan dengan penegasan tentang ajaran Islam yang sempurna dan tidak ada satu kekurangan padanya. Surah ini diakhiri dengan penegasan bahawa ajaran tauhid ini ialah satu-satunya ajaran yang akan menyebabkan diterima amalan mereka dan dapat bertemu Tuhannya dalam keadaan yang selamat di akhirat kelak. Keingkaran mereka hanya akan membawa mereka kepada kemusnahan. Jadi saya summarize simpulkan dekat sini
permulaan surah Kahfi tu yang kita baca tadi awal, penegasan tentang ajaran Islam yang sempurna dan tak ada kekurangan, tak ada cacat celah pada ajaran Islam. Kalau ada, pada orang-orang yang membawa. Tapi ajaran Islam itu sendiri tidak ada cacat dan celahnya. Okey, pengakhiran surah Kahfi pula mengenai apa? Penegasan bahawa ajaran tauhid adalah ajaran yang benar dan akan menjadi penyebab kepada amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey. Kita masuk pula dekat hari ni. Sebenarnya macam topik agak menarik tapi macam panjang, tak habis-habis kita kata. Okey, baik, kita masuk ke istimewaan surah Al-Kahfi. Okey, sekiranya dilihat bagaimana setiap kisah, iaitu kisah Ashab Al-Kahfi, kisah pemilik kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir serta kisah Zulkarnain. Kesemua kisah ini mengandungi 3 episod, iaitu permulaan kisah. Okey, so ada kisah-kisah 3 episod kisah yang menarik. Jadi dalam surah ini ada Allah bawakan kisah yang komplit, kalau kata komplit. Kalau macam kisah-kisah lain, ada sikit kat surah ni, ada sikit kat surah ni, ada sikit kat surah lain. Tapi dalam surah Al-Kahfi ini kisahnya komplit. Okey, antara keistimewaan lain pada surah ini, dalamnya terkandung 3 kalimah zikir seperti yang pertama, Alhamdulillah. Maknanya apa? Rasa syukur, segala puji bagi Allah SWT. Zikir yang kedua, Masya Allah. Masya Allah ini apabila kita rasa ketakjuban. Dan yang ketiga, Insya Allah, tertibnya untuk lakukan sesuatu. Insya Allah kita dah bincangkan last week kan. Ya, saya nak share sikit mengenai Masya Allah. Okey, Masya Allah ini apabila diungkapkan, apabila kita rasa takjub. Masya Allah dengan selalu, apa lagi yang kita ucapkan bila kita rasa takjub? Apa dia? Jangan takut, nak cakap aja. Zikir Allah takkan masalah. Subhanallah. Subhanallah maknanya apa? Maha suci Allah. So, ada beza tak Masya Allah dengan Subhanallah? Ada? Apa bezanya? Okey. Okey, menarik. Ajar cakap Masya Allah untuk perkara yang baik, Subhanallah untuk perkara yang kurang elok. Setuju? Tak setuju. Kenapa tak setuju? Dua-dua kebesaran Allah. Setuju? Setuju. Dua-dua jawapan yang betul. Okey, saya ulahkan. Okey, Masya Allah ini apabila kita nampak satu yang takjub. Masya Allah maknanya apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah maka terjadilah. Jadi apabila zikir yang tepat apabila kita nampak perkara-perkara yang menakjubkan. Kita pergi Switzerland, saya sebenarnya nak pergi, tak pernah bajet, tak pernah ada kan. Switzerland nampak cantik, gunung Galang, Masya Allah cantik. So bila kita nampak sesuatu yang menakjubkan, kita cakap Masya Allah. Masya Allah ni memang maksud apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Makanya kita nak begitu sahaja. Kita nak yang cantik ni sentiasa cantik. Jadi lepas ni kalau dapat saya cakaplah Masya Allah tadi. Kurang. Okey, so makna Masya Allah ni tak perkara yang menakjubkan. Okey, Subhanallah, kita tahu Subhanallah juga Maha Suci Allah. Sepatutnya memang untuk perkara yang menakjubkan, betul? Kita boleh salah cakap Subhanallah bila nampak perkara yang menakjubkan? Tidak. Tetapi lebih tepat kita katakan Masya Allah. Kerana apa? Kalau dalam Al-Quran banyak Allah cakap apa? Tadi saya cakap tadi untuk perkara yang tidak elok kan? Dia Subhanallah ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Setiap kali Allah datangkan ayat-ayat yang melanggar atau yang bertentangan dengan sifat Allah. Contoh ada ayat mengatakan Allah itu beranak. Seterusnya akan ada Subhanallah. Macam contoh ayat mengenai bila mana kalau muslimah tahu mengenai malaikat mempersoal atau tanya kepada Allah, betul ke kau nak cipta manusia sedangkan mereka ini telah melakukan kerosakan di muka bumi ini, sedangkan kami kat situ nusadbihu. Setiap kali bertentangan dengan sifat Allah akan diiringi dengan perkataan Subhanallah. Setiap kali. Jadi setiap kali kalau bertentangan, ya kau ucapkan Subhanallah kerana apa? Benda itu bertentangan dengan sifat Allah. Jadi kita nak angkat Allah balik. Setiap kali bertentangan dengan sifat Allah, Subhanallah, kita angkat Allah balik. Allah tidak akan mampu, Allah tidak akan boleh turun ke level yang bawah, betul tak? So setiap kali bertentangan je Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau ada anak-anak kat rumah, menantu ke kan, tak
mengikut cita rasa, kita rasa marah, jangan Masya Allah. Itu maksudnya, ya Allah, aku sungguh takjub dengan kenakalan, kedegilan mereka ini. Okay, ucapkanlah Subhanallah, Subhanallah. Bertentangan dengan sifat yang telah Allah ajarkan. Begitu. Tapi adakah bermakna salah apabila kita nampak benda yang takjub mengucapkan Subhanallah? Tidak. Okay, tidak. Zikir Subhanallah ini juga membawa banyak sangat manfaat. Okay? Baik. Dan yang ketiga adalah roh surah. Roh surah ini sendiri perkataan Masya Allah. Kenapa dikatakan roh surah? Kerana kisah ini disebutkan di dalam kisah pemilik kebun tu. Pemilik kebun tu setiap kali adalah zikir yang sangat baik. Setiap kali dia masuk kebun akan sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Nanti kita akan bacalah kisahnya secara detail apabila kita masuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah pemilik kebun itu. Baik. Jadi Masya Allah ini manusia tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah. Kalau kita lihat dekat kisah Zulkarnain, betapa tawadhu, betapa rendah dirinya Zulkarnain ini. Zulkarnain ini memiliki, dia bukan seorang nabi tapi seorang yang diberikan banyak kurniaan daripada Allah SWT. Okey, sehingga kan Zulkarnain ini mempunyai kuasa untuk melembutkan besi. Zulkarnain inilah yang juga menjadi penyebab kepada terkurungnya siapa? Ya'juj dan Ma'juj sehingga kini. Tetapi apabila orang-orang kampung berterima kasih kepada apa yang dia ucapkan segala ini datang daripada Allah. Ni aku buat je. Allah suruh. Kalau Allah tak tetapkan begitu, akan musnah. Dan dia kata perkara ini tidak kekal. Satu hari apabila tiba masanya, ianya akan musnah. Kerana tiada apa yang kekal dekat dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap yang berlaku di sebaliknya adalah hasil daripada kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga boleh dijadikan pengajaran buat kita seperti apa tahu. Kita kadang-kadang seorang ibu saya pun seorang ibu juga lah, alhamdulillah. Apabila orang puji anak kita, pandai anak kau lagi-lagi PSLE. Siapa yang anak PSLE kat sini? Tak ada. Cucu. Okay, adalah insyaAllah. Okay, mungkin bakal PSLE. Anak kita PSLE pun dapat apa lah sekarang? Berapa lah saya tak ingat lah. Kalau dulu yang kira-kira saya masih ingat yang kira-kira kira dapatlah masuk. Tapi sekarang pun dah tak ada express lagi. Kira anak kita dah pada start bagus lah. Orang pun puji, Masya Allah macam mana kau ajar dia orang pun kerja tapi ada time untuk ajar. Anak pun pandai dan sebagainya. Dah pandai solat, pandai ngaji, pandai agama, pandai dunia. Sejuk orang ibu mengandung Ramah Melayu kata. Okay? Dan kita pun rasa, betul lah ni memang didikan aku. Terdetik tak? Terdetik, mestilah terdetik. Anak kita siapa tak bangga, cucu kita siapa tak bangga. Tetapi sebaik-baiknya apabila orang memuji kita, katakan Alhamdulillah satu. Sebaik-baiknya katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Kalau Allah tak izinkan, segala apa usaha yang kita lakukan tidak akan jadi. Okay, contohnya saya belajar bidang agama. Tapi saya teringin nak belajar sains. Okay, sains pun ada kena dengan Quran kan. So dekat dalam sains ada banyak-banyak terms, banyak-banyak definition. Ataupun teringin nak jadi doktor. Doktor lagi, boleh-boleh dengan definition dia kan. Saya cuba. Susahlah tak pernah jadi ustazah. Itu yang lebih saya faham. Kenapa? Saya ada usaha tak? Ada. Tapi usaha saya tu Allah tak izinkan untuk saya ceburi bidang tersebut. So maknanya usaha saja tidak memadai, usaha saja tidak mencukupi. Belajarlah 24 jam sehari pun kalau Allah tak izinkan, Allah tak kira benda tu tak ada pun dalam takdir kita ni, takkan berlaku. Tapi saya usaha tak? Saya usaha. Jadi saya tahulah saya bukan dilahirkan untuk jadi doktor. Saya tahu sebab saya dah usaha. Tapi kalau usaha pun tidak, tak adalah aku pun tak dilahirkan sebagai seorang doktor. Kerana aku macam susah aja, tapi tak cuba lagi. Ini adalah takdir Allah. Salahkan takdir pula. Tak boleh gitu. Dan kita manusia, kita tak pernah tahu. Walaupun kita belajar qada dan kita kena percaya kepada qada dan qadar, betul. Tapi adakah kita tahu takdir kita? Tak tahu. Kita tahu ke bila kita nak meninggalkan dunia ni? Tak tahu. Kita tahu apa akan jadi besok? Tak tahu. Tapi kita usaha tak? Usaha. Tak balik tidur, bangun baring je lah takut. Tak tahulah apa jadi hari ni. Habis balik takdirkan untuk baring saja.
Jangan. Kita tak tahu, jadi kita tak boleh salahkan takdir. Kita cuma tahu apa takdir kita apabila bendanya telah berlaku. Jadi sekiranya apa sahaja yang berlaku kepada diri kita, tidak kira yang baik ataupun yang tidak, itu di mana kita diuji kepercayaan, keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerimaan kita terhadap apa yang terjadi kepada diri kita. Okey. Baik, kita masuk ke istimewa manfaat. Okey, ketiga kalimah ini saya tak baca dah, saya dah terangkan. Kita masuk manfaat surah Al-Kahfi dalam kehidupan seorang mukmin. Okey, antara kelebihan surah Al-Kahfi ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi ini akan terpelihara daripada Dajjal. Dalam riwayat lain mengatakan man hafiza min khawatim surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafal akhir surah Al-Kahfi. Sebab itu kita ambil pendekatan saja kedua-duanya, kita baca kedua-duanya. Okey, baik. Yang menariknya, perkataan hafizah ini kita selalu faham seperti apa? Hafizah itu apa? Hafal. Betul. So maknanya kalau tak hafal tak terlindunglah kita. Tidak. Hafizah menarik perkataan Arab ini. Dia adalah satu, namanya pun memang daripada Allah kan, bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu perkataan membawa 1000 makna, membawa banyak makna. Perkataan lain hafizah selain menghafal adalah hafizah ini memelihara kita. Memelihara kita. Memelihara kita daripada apa? Daripada fitnah Dajjal. Okey, fitnah Dajjal. Menariknya Dajjal ini, perkataan Dajjal itu sendiri tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Allah kias-kias saja. Allah kias-kias saja. Okey, tetapi mana kita tahu pasal Dajjal ni? Daripada mana? Daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari dunia ini akan musnah, betul. Satu hari dunia ini akan musnah. So semua keliling kita ni akan musnah. Okey? Yang tak akan musnah, yang akan kekal cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sekarang ini kita berada di akhir zaman. Okey, maknanya dunia ini dah berpuluh-puluh berapa milion tahun dah kita tak tahu. Allah Taala. Dan manusia ini, menariknya, manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling latest ataupun terakhir. Okey, apa yang pertama sekali Allah cipta? Cara apa dia? Kok sih? Adam pada Hawa manusia. Kita dengan binatang, siapa Allah cipta dulu? Binatang. Kita dengan syaitan, siapa Allah cipta dulu? Syaitan. Kita dengan malaikat, siapa Allah cipta dulu? Kita dengan bumi, siapa Allah cipta dulu? Bumi. So itu semua kira macam, itu semua adalah ciptaan Allah. Dah cipta dah semuanya. Manusia ni yang terakhir. Okey, yang menarik yang pertama sekali Allah cipta adalah Arash Allah. Tahu Arash Allah apa? Arash Allah ni adalah tempat bersemayam Allah lah. Jangan bayangkan, kita tak tahu macam mana. Walaupun kita tak dibenarkan untuk bayangkan, tapi kita nak melihat kebesaran Allah. Menariknya Arash Allah ni sangat besar. Seperti apa tahu? Langit, kita tahu langit kan? Langit ada berapa lapis? 7. Setiap lapisan langit tu, setiap lapisan langit, untuk kita pergi ke langit seterusnya mengambil masa selama 500 tahun. Melebihi usia kita kan? 5 kali ganda. Itu pun dah hidup 100 tahun. Okey, 500 tahun setiap kali. So kira lah sampai 7 lapisan langit. Okey, sampai 7 lapisan langit. Lepas tu Muslim tahu kursi? Bukan kursi Kita baca ayat kursi yang Allah sebutkan dalam ayat kursi itu. Besar kursi itu pula umpama apa tahu? Okay, sekarang langit yang besar-besar yang tadi 500 tahun dah kali jadi berapa ribu tahun tu, dia umpama sekaping besi kita campakkan dekat tengah padang pasir yang luas. Besi itu umpama langit, padang pasir itu umpama kursi Allah. Padang pasir luas tak? Luas. Tahu tak mana start mana end? Tak tahu. Luas, sangat luas. Okay, so besi yang tadi Allah 500, umpama sekaping besi je yang kecil. Mat ni boleh besar. Mat saya ni boleh besar.
mengikut pandangan mata kita lah. Lagi arash Allah pula. Kursi itu umpama besi, arash Allah umpama padang pasir kosong. Tak terbayang kita sebenarnya apa yang kita lihat ni hanyalah cermis. Cuba bayangkan kita manusia ini betapa kerdilnya kita di sisi Allah. Tetapi apa yang mengangkat darjat manusia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menariknya, arash dan antara perkara yang Allah cipta adalah qalam. Okey, qalam ni kalau menurut bahasa Arab pen lah. Tapi bukanlah pen yang macam muslimah pakai sekalian tu kan. Ini qalam yang paling istimewa yang Allah cipta. Qalam ini mencatat segala apa yang terjadi daripada start dunia ini ada sehingga kini lah, sehingga kiamat nanti. Dia akan letakkan secara detail apa sahaja yang kita buat lakukan kat dunia ini akan menjadi saksi. Okey, siapa yang datang hari ini akan menjadi saksi. Semua ini tertulis, dituliskan oleh di qalam ini. So jangan kira apa sahaja yang kita lakukan tidak dipandang oleh Allah, walau sekecil banyak. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan kat dunia ini, walau tidak dipandang oleh manusia, walau dihina, dicaci oleh manusia, tetapi ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Tidak ada satu pun yang akan terlepas pandang. Okey, terlepas pandang. Nanti dekat akhirat kita akan insya-Allah semoga kita semua dikurniakan pengakhiran yang baik. Dekat akhirat kita akan nampak, bila kau buat ni pahala ni? Bila kau buat ni? Sebab apa? Sehingga kita lakukan perkara tersebut, bila adanya keikhlasan. Ikhlas ini adalah satu perkara yang kita, aku ikhlas ni, apa ikhlas ni ikhlas. Tak ada, ikhlas tak begitu. Ikhlas adalah satu perasaan yang tak terasa dan tak diungkap. Dan inilah akan menjadi surprise kita dengan akhirat. Kita dalam sedar kalau kita ini biasa melakukan kebaikan, ianya akan terlaku apa bahasa saya? Ianya akan secara tidak sengaja dilakukan setiap hari. Betul tak? Sebab dia jadi sebagai satu habit untuk kita. Contoh, setiap kali datang masjid kita akan sedekah. Nampak? Setiap kali datang masjid kita akan sedekah. Tak kisahlah berapa. Kalau tiba-tiba tak buat duit, apa yang ada 50% pun kita letak. Kita rasa ada 50%. Betul tak? Selalunya dia lepas $10. Hari tu tak bawa duit, tiba-tiba kocik ada yang tertinggal 50%. Tapi kerana habit kita yang kena masuk duit juga, kita tetap letak. Kita rasakan 50% itu tak ada apa-apa. Tetapi mungkin 50% itu lebih berharga daripada $10 yang tetap hari kita letak tu. Betul tak? Kerana keikhlasan kita dalam memberi 50% itu berbanding dengan yang lain-lain tersebut. Kita tak tahu amalan-amalan kita ni, namanya manusia kan. Kita tak tahu yang mana yang dipandang oleh Allah. Bukan kata Allah tak pandang, tak payah buat lah. Bukan. Maksudnya apa? Kena selalu buat. Bila selalu buat, akan ada, mesti akan dalam 10, mesti ada satu yang kita buat tanpa kita sedar. Dan itulah yang kita mengharapkan untuk membawa kita mendapat yang menjadi penyebab kepada kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang pertama ini adalah manfaat surah Kahfi sebagai pelindung daripada siapa? Fitnah Dajjal. Dajjal ini adalah siapa? Dajjal ni adalah siapa? Ya Allah, kalau kita nak cerita pasal Dajjal ni kan banyak sekali. Memang takkan habis lah. Saya cuma nak sentuh sedikit lah mengenai Dajjal ni, boleh? Okey. Dajjal ini kita mengharapkan, kita menghafal ataupun kita mengamalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ini bagi sebagai pelindung daripada fitnah Dajjal. Allah turunkan surah ini semata-mata untuk memberi warning, memberi peringatan kepada kita betapa bahayanya fitnah Dajjal ini. Sepanjang Allah ciptakan dunia, sepanjang daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendapat beberapa keistimewaan. Umat lain tak ada. Ada banyak keistimewaan yang kita sebagai umat Nabi ni kita akan dapat. Salah satunya apa?
Salah satunya apa? Mendapat, insya-Allah mendapat syafaat. Nabi sahaja yang boleh memberikan umatnya syafaatnya. Syafaat tu, syafaat Nabi ni apa? Yang mana kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap walau sedikit. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang umat lain tak dapat. Hatta para rasul yang lain pun akan dihisap. Walaupun kita tahulah akhirnya syurga, tetapi tetap akan dihisap. Malah kan dikira lah segala kebaikan. Hisap ni bukan kira yang jahat saja, yang baik pun dikira. Lagi setiap para rasul pun akan dihisap. Tetapi specialnya umat Nabi Muhammad ini, sesiapa yang terpilih akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Macam mana nak dipilih? Hadirkanlah Rasulullah SAW sepanjang kita hidup. Amalkan sunnah. Kalau kita cakap kita cinta dengan seseorang, ni bulan Rabiul Awal, masih bulan Rabiul Awal ni, kalau kita cakap kita cinta dengan seseorang, kita kena sentiasa ingat padanya, betul tak? Kalau kita tak ingat, contoh kita ada anak dah kahwin, kita ada anak dah kahwin tapi tak selalu call, seminggu sekali. Mesti anak ni yelah dulu kita jaga, sekarang dah tak ingat, dah ada hidup sendiri, dah tak sayang macam dulu, betul tak? Makin kita rasa macam makin jauh lah, sebab dah tak selalu bersama. Kita rasa dia dah tak ingat kita, yelah tak kita tak dia. Dia pun ada keluarga sendiri, mana nak fikir anak keluarganya, mana nak fikir kita lagi. So kalau kita rasa dia cinta kita, sepatutnya kita selalu ingat kita lah, betul tak? Sebab kita juga dengan Nabi Allah. Kalau kita rasa kita cinta, kita nakkan syafaat. Itu adalah satu-satu yang kita nak daripada Nabi dekat hari akhirat nanti. Kita nakkan syafaat Nabi. Kerana apa tau? Walaupun kita akan masuk, kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Okey, walaupun kita ini dapat masuk syurga, akhirnya lah, pengakhirannya kita akan masuk syurga. Okey? Dikatakan, diriwayatkan, line, tahu kita kena queue nak beli barang, line nak masuk syurga tu lagi banyak daripada line masuk neraka. Dan diriwayatkan ada yang give up. Sebab nak masuk syurga ni kena tunggu bertahun-tahun. Sebab beratur. Sebab ramainya orang. So maknanya dekat sini menariknya, walaupun kita bila lepas hisap tu, walaupun kita dapat masuk syurga, belum tentu kita akan masuk syurga straight. Sebab itu umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan ini. Masuk syurga, cut queue semua. Cut queue terus masuk. Seronok tak kalau kita dapat cut queue? Seronok kan orang pergi, alamak ni restoran tengah viral, so kita pergi, ya Allah, queue dah berulang. Pusing. Saya kita ada special VIP. Sebab tu anak saudara kita yang punya. Cik Dina, masuk sini masuk. Oh, kita benar senang, saya masuk dulu Seronok kan dapat kat queue. So bayangkan kalau kita dapat kat queue masuk syurga Allah SWT. Apa lagi yang kita nak? Itu pengakhiran kehidupan kita. Dan kita akan masuk ke kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang akan hanya ada bahagia sahaja. Okey, jadi kalau kita mungkin sebelum ni kurang mengamalkan, pelan-pelan. Bukan kata hari ni cakap, besok kena amal semua sunnah Nabi. Tinggal dunia, tidak. Nabi tidak ajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Malah apa yang Nabi ajarkan, suruh kita mengimbangi antara dunia dan juga akhirat. Okey? So nak cerita Dajjal ini bila keluar, kenapa fitnah Dajjal jauh saya punya tadi ya. Fitnah Dajjal ini amat bahaya. Amat bahaya kerana Dajjal ini, tadi kita cerita tentang keistimewaan kan, umat Nabi ada 4 keistimewaan, dan umat Nabi juga diuji dengan 2 perkara yang umat lain tak ada. 2 perkara yang paling besar, yang paling dahsyat. Yang pertama apa? Umat Nabi Muhammad yang akan menempuh hari akhirat, hari binasa di dunia. Yalah, mana ada Nabi lagi kan, Nabi kita Nabi yang terakhir. Maka kita dikenali sebagai umat akhir zaman. Jadi umat Nabi Muhammad juga yang akan melihat hari kiamat. Adakah kita akan melihat hari kiamat? Semoga tidak. Kerana apa? Hanya mereka yang tidak beriman sahaja yang akan melihat hari akhirat. Tidak ada satu pun orang yang beriman yang akan melihat hari akhirat. Okey?
Kerana apa? Bila kita ada belajar tanda-tanda, saya takkan ceritakan lah, dan tanda-tanda besar kiamat ini. Dan yang paling terakhir adalah apabila sebelum kiamat ini berlaku, Allah akan meniupkan angin, satu angin ini, di mana apabila ia terkena kepada para mukminin, para muslimin, semua orang Islam, semua orang yang beriman, orang iman itu akan dimatikan. Okay, ada riwayat mengatakan daripada seorang sahabat ini, dia cuma meriwayatkan hadis ini selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Dia kata hatta nak cerita rahmah Allah ni, Allah pada hari akhirat ni pun sebelum Allah binasakan dunia ni, Allah tunjukkan rahmah. Diriwayatkan apa? Wah, itu kata iman kan. Nak dikatakan walaupun iman sebesar zarah pun, zarah ni kan benda kita tak nampak tau. Dia macam meja ni ada abu tak? Ada, confirm ada. Nampak tak? Tak sari ke depan pun tak nampak. Zarah tu lagi kecil daripada abu ni. Walaupun sebesar itu, walaupun sebesar zarah, ada iman tetap akan mati. Dan sahabat ini yang bernama Huzaifah ini riwayatkan apa? Dia kata walaupun tak ada iman, tetapi disebutkan perkataan la ilaha illallah, tetap akan mati. Kerana apa? Selepas hari akhirat dunia dah tak ada, betul tak? Dan penghidupan di akhirat adalah penghidupan selama-lamanya. Jadi mereka yang melihat hari akhirat itu, ketahuilah itu adalah penduduk neraka Jahannam selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemunculan ataupun hidup di zaman Dajjal. Dajjal ini adalah, turunnya Dajjal dekat muka bumi ini adalah ujian yang paling dahsyat, fitnah yang paling teruk sekali yang Allah uji kepada hamba-hamba. Dan ini tak boleh pakai macam sekarang kalau orang saya letak pedang dekat leher aja, percaya saya cakap saya Tuhan, cakap saya Tuhan sekarang. Sekarang zaman ni masih bolehlah kita cakap walaupun hati kita beriman kepada Allah. Tetapi zaman itu tidak. Zaman Dajjal ini, you kena pilih. You pilih dunia atau you pilih akhirat. Sekarang ni masih mengimbangi kan? Sekarang ni kita masih mengimbangi antara dunia dan akhirat. Masih kena kerja, sebagai kerja juga, sebagai ibadah. Kena balance, tak boleh sembahyang 24 jam, tak boleh. Tetapi zaman Dajjal ini, you kena pilih. You nak dunia atau you nak akhirat. Kerana ketika itu, kesemua keduniaan ini milik Dajjal. Kalau you nak dunia, you kena cakap dia Tuhan kamu. Dan boleh kita tipu? Tak boleh. Kerana apa? Dajjal ini penipu besar. Dia penipu besar. Kita nak tipu dia, kita kena tipu balik. Ada satu sahabat dia tanya kepada Nabi, nah, boleh tak kalau kita pergi ke Dajjal, sebab kita nak makanan. Waktu tu makanan tak ada, air semua tak ada, semua itu milik Dajjal. Okey? Kerana apa? Dajjal ini Allah kurniakan, dia manusia biasa. Dia manusia biasa, bermata. Dia bukan one eye. Kita selalu belajar Dajjal one eye, dia bukan satu mata yang pelik macam monster, minion ke apa. Tidak. Dia manusia macam kita. Manusia macam kita, cuma dia buta mata sebelah. Mata mana yang buta? Kanan. Salah. Kanan mana? Sini, kanan. Kanan, mata buta. Dan dia boleh melihat dengan mata kiri. Okey? Kenapa saya cakap sama mata buta tadi? Manusia biasa. Cuma Allah kurniakan dia, bukan Allah kurniakan dia kuasa macam Allah. Tidak. Allah kurniakan dia macam high level of black magic. High level of sihir. Sihir yang orang lain yang tak kira macam, kalau magician sekarang tak ada lah. Yang mana dia boleh menghidupkan orang, dia matikan orang dan hidupkan orang. Dia sebenarnya bukan matikan pun. Itu adalah semua permainan jin-jin, yang jin-jin pengikut Dajjal. Okey, maknanya dia boleh manipulate kita. Dia adalah penipu besar. Macam mana kita nak tipu si penipu besar? Dia tahu kita akan tipu. Okey? So sahabat ni tanya, boleh tak kita tipu Dajjal sebab kita nak makanan? So Nabi cakap, jangan. Jangan sekali-sekali kita pergi ke Dajjal untuk menipu dia. Makanlah apa pun, sekalipun yang ada tu cuma dedaunan sahaja. Sekalipun hanya dedaunan sahaja. Lepas tu sahabat tanya lah, jadi macam mana kita nak hidup zaman tu? Macam mana kita nak hidup zaman tu? Nah, macam mana? Macam mana? Makanan orang Islam, Nabi menjawab, makanan orang Islam ketika itu adalah apa? Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah,
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sahaja muslimah sekalian yang akan menjadi makanan kita. InsyaAllah tidak, bukan kita, insyaAllah umat Islam ketika itu. Hanya itu sahaja makanannya. Dan Dajjal ini akan beri kita segala apa yang kita nak dekat dunia ni. Hatta dia ada syurga dia, dia ada neraka dia. Dia nak jadi Tuhan kan. Perkataan pertama yang akan keluar dari mulut Dajjal ketika berjumpa dengan kita ni, dia akan cakap, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dia akan, Dajjal ni takkan ambil harta kita. Dia takkan ambil harta kita, takkan ambil isteri, suami, anak, dia takkan ambil itu semua. Apa yang dia nak letak kepada kita adalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang dia nak. Dia nak rentakkan. Dajjal turun berapa lama? 40 hari. Oh, tak lama lah 40 hari. Lama. 40 hari inilah yang dia akan jelajah satu dunia. Tidak ada satu tempat pun yang Dajjal takkan masuk. Dajjal akan diturunkan di sebuah kota di Iran. Asfahan nama tak salah saya. Di sebab begitulah. Okey, Asfahan tak salah. Di kota Khurasan, dekat Iran. Okey, orang jauh Iran nak sampai Singapura macam sempat ke? Okey, saya ceritakan 40 hari. 40 hari ini, hari yang pertama bersamaan dengan setahun. Hari yang pertama. Okey, setahun lebih kurang dalam 8,000 jam. So ada sahabat tanya, kalau gitu hari pertama Dajjal turun tu, hari pertama Dajjal keluar, dia turun keluar, cukup ke kita solat 5 waktu sehari? Nabi cakap tak. So maknanya, maksud sahabat tanya lah, lalu bagaimana? So Nabi menjawab, kamu kena anggarkan. Anggarkan macam mana? Ulama terkini membahaskan, anggarkan itu maksudnya kalau contoh macam subuh ke zuhur, berapa jam? Lebih kurang 7 jam. Lebih kurang 7 jam. Zuhur ke asar, berapa jam? Seterusnya begitu. Kita kena lakukan sedemikian. Kita kena buat kiraan lah. Tak boleh ikut matahari tegak ke matahari terbenam ke, tak ada lah. Sebab sehari itu umpama setahun. Hari kedua pula umpama sebulan. Hari ketiga pula umpama seminggu. Dan hari keempat dan seterusnya hari seperti biasa. Okey, hari yang seperti biasa. Dan ditanya, so berapa kelajuan Dajjal ni? Dikatakan kelajuan Dajjal ini, Nabi cakap seperti awan yang ditiup kencang. Tahu kalau taufan, saya pernah nampak yang apa dekat taufan kat Mekah sekali tu, layang semua kan. Kita kalau ada ribut taufan semua melayang tu lah. So laju. So Dajjal ni begitu laju. Jangan tanya dia naik apalah, naik SQ ke, tak tahulah, Allah Ta'ala. Tetapi nak dikatakan itu yang Allah janjikan, Dajjal ini akan pergi ke semua tempat melainkan Mekah dan Madinah. Okey? So maknanya kita ni kalau na'udzubillah min zalik hidup di zaman Dajjal ini, pasti akan bertemu dengan dia. Dan apa menjadi benteng kita? Apa yang menjadi benteng keimanan kita adalah antaranya surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Menariknya, saya baca, tetapi kan bila kita cakap 10 ayat pertama ini, dia bukan kita hafal alhamdulillah zanzala, bukan begitu. Itu tujuan para muslimah hadir pada hari ini kan, untuk memahami. Kalau kita lihat, kita tengok sikit surah Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji teruntuk bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok atau terbesar. Iman kita ni sentiasa up atau naik turun, puan-puan sekalian? Naik dan turun. Iman takkan up. Saya cakaplah bersama para ulama sekalipun, iman naik turun. Tetapi apa yang kita lakukan untuk, apa usaha kita untuk sentiasa memastikan kita nakkan iman kita untuk sentiasa berada di atas. Itulah perbezaan kita dengan ulama. Ulama sentiasa ada sahaja amalan-amalan mereka yang nak memastikan iman mereka sentiasa berada di level yang atas. Tapi kita ini manusia biasa kan? Kita ini manusia biasa yang masih mengimbangi antara dunia dan akhirat, yang masih ada kerja, yang masih ada jaga anak-anak dan sebagainya.
So banyak lagi benda-benda keduniaan yang kita kena tempuhi. Okey, jadi dekat sini ayat pertama sahaja dah jadi penting. Kerana apa? Kerana kita ini manusia, iman naik dan turun. So kita punya moral, kita punya semangat untuk menegakkan agama Allah ini pun naik dan turun. Okey, dan apabila kita bertemu dengan Dajjal, dan kita itu Dajjal umpama Tuhan yang ada kuasa untuk beri kita makan, untuk beri kita tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kita akan pasti terpengaruh. Pasti. Kerana apa? Kerana itu yang kita nak sekarang ni. Kita lapar, kita haus. Itu kita. Anak-anak nak susunya lain. Kita lapar tak apa kan perempuan, anak-anak kena makan, betul? Habis kerana anak-anak kita bertemu dengan Dajjal. Dan Dajjal ini dia punya kuasa sampai kita boleh hidupkan kembali ayah dan ibu yang telah pergi semata-mata untuk kita beriman, untuk kita percaya mengatakan dia itu Tuhan kita. Walhal bukan mak ayah kita yang dilainkan, tapi siapa? Syaitan yang menyerupai mak ayah kita. So kita akan terpengaruh. Jadi menariknya ayat yang kedua, Qayyimul liyudhra ba'san syadidan, tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran. Okey, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Kita datang besok ni, tetapi kerana iman kita kepada Allah, kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2 ayat yang pertama. Saya boleh dengar, ya Allah, masya-Allah. Macam patutlah surah Kahfi ini menjadi benteng, menjadi pelindung kita daripada fitnah Dajjal. Ini yang kita kena ungkapkan. Surah 10 ayat pertama ni lah yang kita kena ungkapkan apabila kita berhadapan dengan Dajjal. Apabila kita ungkapkan ini, insya-Allah kita akan terselamat daripada tipu muslihat Dajjal. Okey, kita akan Allah tempur apa? Okey, baik. So kita berhenti setakat itu dulu. Kita berhenti setakat itu dulu. So maknanya semoga kita ini semua diberikan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Supaya kita semua ini dengan hadirnya kita di majlis ilmu, mempelajari surah Al-Kahfi ini, mempelajari betapa kuatnya benteng surah Al-Kahfi ini daripada sebagai pelindung daripada fitnah Dajjal ini. Semua ia yang menjadi penyebab kita, sekiranya kita hidup di zaman Dajjal, kita akan mampu melawan hawa nafsu kita untuk percaya kepada Dajjal dan Allah. Baik.